Impulse. Dalam video-video sebelum ini kita bincang kesan-kesan daya. Dalam video ini kita akan bincang satu lagi kuantiti yang boleh memberi atau menyebabkan perubahan kepada satu pergerakan, iaitu impulse. Hasil darab daya dengan masa tindakannya T dikenali sebagai impulse suatu daya. Apa makna dia? Okey. Impulse adalah satu kuantiti yang boleh membawa kepada perubahan. Okey. Contohnya, ya, katakan kita ada satu objek, ya, dan daya diberi kepada objek itu. Jadi dalam video sebelum ni kita tahu bahawa jika daya diberi kepada satu objek, objek itu akan memecut. Betul tak? Dia akan memecut. Apabila dia memecut, dia akan menyebabkan perubahan hal laju. Dia akan menyebabkan perubahan hal laju. Bagaimanapun, betapa banyak hal laju itu berubah bergantung kepada betapa lama masa daya dikenakan ke atas objek itu. Betul tak? Ya, apabila masa yang dikenakan ke atas objek itu adalah panjang, maka perubahan hal laju dia adalah lebih besar. Ini bermakna selain daripada daya, panjang masa daya dikenakan ke atas objek itu juga memberi kesan kepada perubahan hal laju, dan hasil darab daya dengan masa ini dinamakan sebagai impulse. Contohnya, katakan bagi case ini, ya, satu daya 20 Newton dikenakan ke atas objek ini selama 30 saat, maka impulse dia, ya, impulse adalah 20 Newton darab dengan 30 saat, iaitu sama dengan 600, okey, Newton saat. Ini adalah impulse, iaitu hasil darab daya dengan masa. Okey. Impulse yang dikenakan ke atas suatu objek adalah sama dengan perubahan momentum objek itu. Okey. Impulse sama dengan perubahan momentum, iaitu mv tolak mu. Jadi kita belajar impulse sama dengan daya darab dengan masa, kan? Okey. Dan ini juga sama dengan perubahan momentum, mv tolak mu. Jadi kita ada dua formula untuk impulse. Satu adalah hasil darab daya dengan masa, yang kedua adalah perubahan momentum. Contohnya, di sini kita ada satu objek. Sebelum daya dikenakan ke atas objek itu bergerak dengan 3 meter per saat. Selepas dikenakan daya untuk satu jangka masa, laju dia bertambah menjadi 8 meter per saat. Jadi momentum awal adalah sama dengan mu. Okey, momentum dia P1 sama dengan mu. M adalah 2 kg dan U ini adalah sama dengan 3. Jadi ini sama dengan 6 kg meter per saat. Selepas dikenakan satu daya, momentum baru dia P2, okey, sama dengan 2 kg darab dengan 8, okey. Jadi 16 kg meter per saat. Okey. Jadi kita ada momentum akhir, momentum awal, okey, dan impulse. Okey, jadi kalau kita ada momentum akhir dan momentum awal, maka kita boleh kira impulse. Okey. Impulse sama dengan momentum akhir tolak dengan momentum awal, iaitu sama dengan 10 Newton saat. Okey. Jadi impulse adalah sama dengan hasil darab daya dengan masa, dan dia juga adalah sama dengan perubahan momentum. Impulse menyebabkan perubahan momentum. Oleh kerana jisim objek tidak berubah dalam pergerakan, maka impulse mengakibatkan perubahan hal laju. Jadi mari kita lihat. Okey, daripada takrifan impulse, impulse sama dengan daya darab dengan masa. Okey. Dan daripada hukum Newton kedua, kita tahu bahawa F ini, daya sama dengan ma, jisim darab dengan pecutan, lepas tu darab dengan masa. Dan kita tahu bahawa pecutan ini adalah sama dengan hal laju akhir tolak dengan hal laju awal bahagi masa. Lepas tu darab dengan masa. Jadi masa dengan masa ini kita boleh hapuskan. Okey. Jadi dia akan menjadi m v tolak u. Okey. Ini adalah perubahan momentum lah. Ini perubahan momentum.
Okey. Momentum adalah hasil darab jisim dengan hal laju dan biasanya kalau dikenakan satu daya jisim dia tidak berubah, ini adalah tetap maka yang berubah itu adalah hal laju Jadi impuls itu akan mengakibatkan perubahan hal laju dan semakin tinggi atau semakin besar impuls itu, semakin besar perubahan hal laju. Ya, jadi ingat impuls menyebabkan perubahan momentum dan seterusnya menyebabkan perubahan hal laju Okey, mari kita lihat contoh pengiraan ini Okey. Sebiji bola besi berjisim 0.4 kg, jadi jisim dia 0.4 kg berada dalam keadaan pegun di atas meja yang licin jadi hal laju awal dia kosong. Bola itu kemudian diberi satu impuls sebanyak 5 Newton saat jadi impuls sama dengan 5 Newton saat secara mendatar, berapakah hal laju bola itu selepas tindakan itu jadi dia nak kita cari hal laju akhir okey. Jadi daripada persamaan impuls dalam case ini kita ada mu dan v dan juga impuls jadi kita guna persamaan yang kedua lah okey. Impuls sama dengan m v tolak u impuls sama dengan 5, jisim tu 0.4 kg, v tu tak tahu, u tu adalah sama dengan sifar okey. Jadi 0.4 v ni sama dengan 5, maka v sama dengan 5 bahagi dengan 0.4 ini sama dengan 25 lah. Okey. Jadi hal laju akhir bagi bola itu adalah 25 jika kita tahu impuls Kalau kita tahu impuls dia, kita akan tahu perubahan momentum dan juga perubahan hal laju bagi objek itu.